Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dua video yang saya dah share pada awak. Yang pertama adalah video penerangan tentang jangka masa detik dan juga pita detik. Dan satu lagi adalah video pelaksanaan eksperimen untuk menentukan hal laju, di mana kalau awak tengok pada video tersebut, troli telah diikat ataupun disambungkan dengan pita detik. Seterusnya troli tersebut ditolak menuruni landasan. So apa yang awak nampak semasa ditarik, akan ada satu kertas putih yang mengikut troli kan. Itu adalah pita detik. So pada pita detik tu akan ada titik. Titik tu terhasil macam mana? Ianya disebabkan oleh getaran daripada jangka masa detik. Jadi saya sambung sedikit penerangan berdasarkan buku teks pula. Okey. So sekarang kita tengok buku teks awak. Okey, buku teks awak muka surat 232. Okey, so kalau awak tengok kat sini, penerangan yang kat atas ni sebenarnya dah diterangkan pada video yang pertama tu Okey, dia dah cakap jangka masa detik bergetar sebanyak 50 getaran sesaat, iaitu sebanyak 50 Hz dah ditetapkan. Okey, dan 1 detik adalah bersamaan dengan 0.02 saat. Okey, so kalau kita tengok pada rajah 11.9 ni. Okey, ini adalah keratan pita detik. Okey, yang ni. Ini adalah keratan pita detik. So kita observe Okey, pada keratan pita detik ni, kita tengok ada titik-titik yang berwarna merah. Okey, dan kita kira dulu Okey, ada berapa titik? Titiknya ada 1 titik, 2 titik, 3 titik dan juga 4 titik. Okey. Awak kira ada 4 titik. Okey, dan detiknya berapa? Detiknya hanya ada 3. Macam mana kita tahu ada 3 detik? Okey, sini. So, jarak antara 2 titik adalah 1 detik. So, 1 detik, 2 detik, 3 detik. So, pada keratan pita detik ini, ada 4 titik dan juga ada 3 detik. So, saya harap awak tak confuse apa itu titik, apa itu detik. Okey, so kita tengok terus pada contoh. Contoh, dia kata hal laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikira dengan menggunakan rumus berikut. Okey, dia kata 5 detik. So, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. So, ada 5 detik, ada 6 titik. Okey. Dekat sini, ni, pada pita detik ni, yang tak disebut langsung dalam video yang sebelum ni adalah tentang arah gerakan. So, awak tengok sini. Dekat sini ada anak panah. Anak panah ni, dia menunjukkan arah gerakan. So, awak kena faham di mana arah anak panah, di situ adalah mula. So, kalau ini adalah mula, ianya akan jadi hal laju awal. Okay, yang ke belakang ni pula adalah hal laju akhir. Okey, bayangkan macam ni. Awak ada troli ni, ada landasan. Okey, ini ada troli tu yang macam eksperimen tadi ditunjuk. Maksudnya ini adalah yang hijau ni adalah pita detik. Petilah pula. Okey, ini adalah pita detik. So, kalau tengok sini, ini adalah troli tu. Maka troli ni bergerak ke arah sini semasa ianya menuruni landasan. Sebab itulah awalan pita detik yang melekat pada belakang troli ni adalah permulaan dia.
Okey, so samalah. Maksudnya kalau awak tengok sini, maksudnya trolinya duduk sini. Ini adalah troli tu. Okey. So kita tengok. Pada contoh ni, dia cakap kita boleh cari sesaran. So memang betul. Maksudnya dia ambil keratan tersebut, dia potong dan bila diukur, dia bandingkan pada tepi pembaris, dia panjang pita detik ini adalah sebanyak 10 cm. Sebab tu dia kata sesaran adalah 10 cm. Okey, masa yang dia ambil pula, kena ingat dekat sini dia dah nyatakan 1 detik adalah 0.02 saat. So, pada contoh kita ada berapa detik? Kita ada 5 detik. So, 5 detik. Darablah dengan 0.02 saat. 0.02 saat ni memang kita tak boleh ubah. Itu adalah tetap. Maksudnya detik, 1 detik pada pita detik memang 0.02 saat. Tak boleh tukar. So, 5 detik darab dengan 0.02 saat, maka awak akan dapatlah jawapannya adalah 0.1 saat. So, soalan minta awak kira laju menggunakan rumus. So, ingat balik yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Okey, laju adalah sesaran bahagi dengan masa. So, sesaran dapat mana? Sesaran sini. Panjang pita detik 10 cm. Masa yang dia ambil, maksudnya masa yang dia ambil untuk sepanjang 10 cm ni lah. So, 5 detik darab dengan 0.02, kita akan dapat 0.1 saat. So, apabila injarak, ini akan dapatlah jawapan dia, didarab pula dah dibahagi, awak akan dapatlah jawapan dia 100 cm per saat. Okey, saya harap yang ni awak faham. Okey, kita sambung. Sekarang tengok pula buku teks awak. Pada muka surat 234. Okey, so ini adalah contoh-contoh titik pada pita detik. Jadi yang kita nak bincang sekarang adalah jenis gerakan linear. Okey, saya dah cakap sebelum ni, sebenarnya titik pada pita detik tu dia boleh membantu kita menentukan sama ada objek ataupun troli tersebut sedang mengalami hal laju yang seragam ke, ataupun maksudnya makin lambat ke ataupun makin laju ke, ataupun dia sama je ke, kita boleh baca pada titik yang ada pada pita detik ni. Okey, so kalau awak tengok kat sini, kita tengok dulu. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey, pita detik ni, awak tengok titik dia. Bila awak observe titik pada pita detik ni, awak nampak jarak antara titik sama jaraknya. Okey, apabila jarak antara titik adalah sama, maka kita akan cakap itu adalah seragam. Okey, sebelum tu kita tengok pula pada arah gerakan. So, arah gerakan ke kanan maksudnya ini adalah mula. Maksudnya troli ni duduk sini. Ini troli. So, belakang troli tu dia tampallah dengan pita detik. So, ini adalah awalan dia ataupun hal laju awal. Yang belakang ni pula akan jadi hal laju akhir. Dan semua keempat-empat pita detik ni menunjukkan arah gerakan yang sama. Maksudnya sini ni, belah kanan kita ni, semua adalah hal laju awal. Manakala yang belakang sini adalah hal laju akhir. Okey, so kalau jarak antara titik adalah seragam, maka jenis gerakannya kita panggil dia sebagai hal laju seragam. Okey, kenapa kita boleh cakap ada hal laju? Sebab yang pertama ada sesaran. Macam mana kita dapat sesaran? Sama macam contoh kita tengok tadi. Maksudnya awak kena ukur panjang titik pertama hingga titik akhir ni berapa sentimeter. Lepas tu perlu dibahagikan pula dengan masa. Macam mana kita nak dapat masa? Kena kira lah bilangan detik. Kalau macam contoh sekarang ni kita ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini ada 6 detik. So 6 detik tu darablah dengan 0.02 saat. So kena ingat kenapa kita boleh tahu jawapannya adalah hal laju seragam. Sebab kita ada sesaran. Iaitu panjang dia tu berapa sentimeter dan juga masa.
Macam mana masa? Kita darab saja bilangan detik dengan 0.02 saat. Okey, tengok pula pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau tengok sini. Pada hal laju awal, okey, titiknya adalah sangat rapat. Tapi bila makin ke belakang, maksudnya apabila hal laju dah jadi makin akhir ni, jarak antara titik dah jadi makin jauh. So, titik ni sebenarnya bila dia rapat, maksudnya dia slow ataupun dia perlahan. Bila jarak dia makin jauh, maksudnya dia jadi makin laju. So, kalau tengok sini, dia kata jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Kenapa dia kata bertambah secara seragam? Sebab awak nampak pattern jarak antara titik itu dia bertambah dengan corak yang cantik. Maksudnya sangat rapat, jauh sikit, makin jauh dan makin lama makin jauh. So kita nampak dia punya keseragaman tu cantik saja pertambahan hal laju tu. Okey, so kita akan cakap hal laju bertambah secara seragam. Sebab titik dia tu bertambah secara seragam, maka hal laju tu pun akan bertambah secara seragam. So bila ada hal laju bertambah, maka pecutan akan terhasil. Okay, ingat hal laju bertambah, pecutan tu akan ada. Okey, tengok pula pada contoh yang ketiga. Pada hal laju awal, jarak antara titik sangat jauh. Tapi bila makin mengakhiri ataupun bila hal laju dah nak jadi hal laju akhir, jarak antara titik jadi sangat rapat. Maksudnya pada awalnya troli tersebut bergerak dengan laju. Tetapi makin lama dia jadi makin perlahan sehinggalah titik ni jadi sangat rapat. So ini juga kita panggil ianya berkurang secara seragam. Kenapa seragam? Sebab kita nampak corak titik tu merapati dalam keadaan yang pattern dia ataupun dia punya corak pengurangan tu adalah cantik je. Maksudnya dari sangat jauh, lebih hampir hinggalah jadi sangat rapat. So apabila makin laju, dari laju jadi makin perlahan, itu adalah hal laju berkurang secara seragam. Apabila hal laju berkurang, maka kita panggil ini adalah nyah pecutan. Okey, ini dipanggil sebagai nyah pecutan. Nyah pecutan. Nyah pecutan maksudnya jadi makin perlahan. Kalau pecutan maksudnya jadi makin laju. Okey, dan yang keempat, kita tengok pula beza titik. Mula-mula sangat jauh. Lepas tu jadi lebih rapat. Tapi tiba-tiba jadi jauh balik. Adakah ini corak pertambahan ataupun pengurangan yang seragam? Ini tidak. Sebab dia jadi terabur. Sekejap jauh, sekejap dekat. Sekejap jauh, sekejap dekat. Maka ianya disebut sebagai jarak antara dua titik tidak seragam. So, bila tak seragam, kita akan cakaplah itu adalah hal laju tidak seragam. So, saya harap awak boleh bezakan corak antara 4 pita detik ni. Okey. So, apa yang kita perlu ingat kat sini? Bila awak ada pita detik, yang pertama, Okey, yang pertama, tengok arah gerakan. Okey, ada arah gerakan. So, bila ada arah gerakan, maksudnya awak boleh menentukan mula dia. Okey, so arah gerakan ianya akan jadi mula. So, ini akan jadi akhir. Okey, pada pita detik akan ada titik. So, awak kena tengoklah corak titik tersebut. Okey, saya harap awak faham yang ni. Okey, kelas kita sambung sikit lagi. Okey, kalau ingat semula pada penerangan video yang pertama tadi tu, yang masa ada yang cikgu fizik tu terangkan kan, dia kata jika awak ada jangka masa detik, awak akan ada pita detik. Pada pita detik tu sebenarnya awak boleh tahu hal laju. Dan bila awak tahu hal laju, awak boleh kira pula pecutan. So, apa kita punya formula untuk pecutan? Pecutan adalah bersamaan dengan hal laju akhir tolak hal laju awal dibahagikan dengan masa yang diambil. So, sekarang ni
Saya nak awak tengok buku teks awak. Okey, pada muka surat. Sekejap 253. Okey, tengok buku teks awak, muka surat 253. Okey. Kita tengok bahagian cabar minda soalan nombor 1. Okey, saya guide awak macam mana kita nak jawab soalan ni. Okey, pada soalan ni sebenarnya dia ada rajah 7. Okey, so kita tengok. Kata rajah 7 menunjukkan satu carta pita detik bagi sebuah troli yang menuruni landasan yang dicondongkan. Jangka masa detik yang digunakan bergetar dengan frekuensi 50 Hz. Okey, so ini bila dia kata ada frekuensi 50 Hz, maksudnya dalam masa 1 saat, dalam masa 1 saat akan ada 50 kali getaran. Okey, so kita akan dapatlah satu detik tu bersama dengan 0.02 saat. Okey, yang ni pun kita dah bincang sebelum ni. Okey, so dia kata tentukan masa bagi 10 detik tersebut. Okey, A. Dia kata tentukan masa bagi 10 detik tersebut. Okey, bila awak ada 10 detik, kita nak tahu berapa saat. So, ingat balik, 1 detik adalah bersamaan dengan 0.02 saat. Kalau soalan nak 10 detik, maka awak kena buat 10 darab dengan 0.02 saat. So, dapat berapa? Awak akan dapat jawapannya adalah 0.2 saat. So, 10 detik adalah bersamaan dengan 0.2 saat. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada B. Berapakah laju bagi pita detik 1 ni dan juga pita detik 5 ni. Okey, ini 1, ini 5. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok pada soalan B. Dia minta awak kira hal laju bagi detik 1 dan juga hal laju pada pita detik 5. Okey, so kita kira yang pertama. Okey, hal laju pita detik 1. So, ingat balik, rumus untuk kira hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa yang diambil. Okey, so kalau 1 ni, pita detik 1, dia minta sesaran. Mana kita nak cari sesaran? Awak baca pada paksi ini. So, kat sini dah namakan sebagai panjang. So, 1 ni, panjangnya hanya 10 cm. So, tulis 10 cm. Okey, 10 cm dibahagikan pula dengan masa. So, masa dia dah kata. Tadi kita dah kira kan. 10 detik kita tadi, kita dapat 0.2 saat. Okey, dia dah kata maksudnya pada setiap pita detik ni, dia dah potong, dia kira untuk 10 detik saja. So, terus bahagikan sahaja dengan 0.2 saat. Okey, so dapat berapa? Okey, so dah kira ke? Okey, so sepatutnya awak akan dapat 50 unit dia apa? Sentimeter per saat. Okey, kita tengok pula untuk pengiraan yang seterusnya. Sebab dia kata apa? Awak kena kira hal laju bagi pita detik 1. Ini kita dah settle dah.
pita detik 1. Dan juga satu lagi pita detik 5. Ini pita detik 5. So, kita tengok pula pengiraan untuk pita detik 5. Okey, hal laju pita detik 5. Okey, sama mesti guna rumus sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran dia macam mana kita nak cari? Terus tengok saja pada paksi panjang. Okey, pita detik 5 panjangnya adalah sebanyak 50 cm. Dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, masa yang diambil masih lagi sama macam yang hal laju 1. Sebab kat sini ada 10 detik. So, 10 detik darab dengan 0.02 saat, awak akan dapat 0.2 saat. So, 0.2 saat. Okey, tekan kalkulator sekarang. Dapat berapa? Okey, jawapannya adalah sebanyak 250 unit je. Sentimeter per saat. Okey. Okey, dan kita sambung soalan yang terakhir. C. Okay, dia kata, ini soalan ramalan. Okey, landasan dicondongkan lagi supaya troli bergerak ke bawah dengan lebih laju. Dia dah cakap sini. Supaya bergerak lebih laju. Ramalkan panjang pita detik yang akan diperolehi. Maksudnya, awak tinggikan lagi landasan. Okey, maksudnya ini landasan. Ini landasan. Ini meja lah. Ataupun apa-apa surface tu lah. Permukaan. So, ini adalah landasan. Okey. Awak tinggikan lagi landasan awak ni. So, apabila landasan tu tinggi, maka pergerakan troli, ni troli, menuruni landasan jadi makin laju. So, bila makin laju, ingat balik corak titik dia. Okey. So, tadi kita dah bincang. Kalau awak ada pita detik yang corak titiknya rapat-rapat, maka ini bermaksud perlahan. Bila jarak antara titik jadi makin jauh, maksudnya dia dah jadi makin laju. So, soalan C ni dia kata, kalau awak dah tinggikan lagi landasan tu supaya lebih tinggi berbanding pita detik yang kelima tu, macam mana corak titik tu? So, bila dia kata, ramalkan panjang carta pita detik yang diperolehi. So, kalau pita detik 5, panjangnya adalah sebanyak 50 cm. So, kalau yang seterusnya pula, seterusnya awak tinggikan lagi, bermaksud awak punya pita detik tu, troli tu akan bergerak dengan lebih laju. Secara logiknya, jarak antara titik akan jadi makin jauh. So, bila dia jadi makin jauh, jawapan awak mestilah melebihi daripada 50 cm. So, kalau awak tengok pattern ni, setiap kali dia tinggikan lagi landasan, panjang tu bertambah sebanyak 10. Tambah 10. Sebab tu, masa landasan paling rendah, panjang pita detik awak cuma 10. Tinggikan lagi jadi 20. Tinggikan lagi jadi 30. 40, 50. So, sekarang ni ramalan awak tinggikan lagi berbanding pita detik yang kelima. Maksudnya kita boleh assume lah. 50 cm. Tambahlah lagi dengan 10 cm. So, jawapan yang boleh diterima adalah sebanyak 60 cm. Dan melebihi yang tersebut. Tapi kalau katakanlah awak jawab lebih daripada 50 cm pun boleh terima. Sebab apa? Jawapan yang diterima juga. Boleh terima lebih
daripada 50 cm pun betul. Sebab apa? 60 ni sah-sahlah lebih daripada 50 cm. Tapi kalau awak cakap jawapan dia 50 cm, salah. Sebab 50 cm memang hanya untuk pita detik yang ke-5 sahaja. Sekarang ni ramalannya adalah landasan ditinggikan lagi, troli tu bergerak lebih laju lagi. Maksudnya jarak antara titik akan jadi lebih jauh. So secara automatically awak punya panjang pita detik pun akan jadi lebih panjang berbanding pita detik yang ke-5. So, kalau awak cakap lebih daripada 50 cm diterima, dan kalau awak cakap jawapan dia 60 cm, lagilah tepat. Okey, saya harap awak faham.